kemudian tinggal. Jadi sebagai pendakwah, dan beliau baru-baru ini telah dipilih di pimpinan kita untuk bertanding di Dewan Undangan Negeri Belantik Kedah, dan dia bertewas di sana. InsyaAllah saya ingat sekali lagi boleh menang. Sekali lagi kita suruh Ustaz tunggu sampai siang masuk. Dan pada malam ini kita sekiranya beliau di Masjid Batu, dan masa lebih kurang 25 minit ke 30. Jadi untuk tidak buang masa, saya tunggu Ustaz Fatah Batalani menyampaikan takbir. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis, perangkat pengurusi Jabatan Kuasa Qaryah Masjid Batu, Fadil Ustaz Suhaimi, Fadil Ustaz Luqman selaku Imam Jemputan Tarawih Masjid Batu, Ashabul Fadilah dan Imam dan seluruh kawan-kawan Masjid Batu, ahli jabatan kuasa, guru, para alim ulama, adik-adik barisan pemuda, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpah dan kurnianya pada tahun ini kita sekali lagi diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menduduki bulan yang penuh dengan keberkatan. Masuknya maghrib tadi kita telah pun selesai menunaikan tanggungjawab kita, yaitu berpuasa bagi tahun ini untuk hari yang ke-11, dan malam ini untuk masjid ini kita telah pun selesai menunaikan 4 rakaat sembahyang salat sunat tarawih sekalian di malam ataupun di hari yang ke-12. Mudah-mudahan apapun yang sama-sama kita laksanakan, baik perkara yang wajib dan juga perkara-perkara yang sunat ataupun digalakkan kita melakukan dalam bulan Ramadan ini, doa dan harapan kita tak lain dan tak bukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima sebagai yang pertama melunaskan kewajiban kita selaku hamba kepada Allah, dan yang kedua, tuan-tuan, Allah golongkan segala amal ibadat yang kita lakukan ini sebagai amalan yang soleh, mudah-mudahan. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam yang penuh dengan barakah ini, insya-Allah tuan-tuan sekalian, seperti mana di masjid-masjid lain, bagi saya tahun ini tuan-tuan sekalian, saya ingin memfokuskan, mengajak masyarakat berpandukan kepada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana tuan-tuan sekalian hadis ini agak panjang, telah pun ditetapkan oleh pengurusi tak lebih daripada 30 menit. InsyaAllah saya akan seringkas mungkin tuan-tuan, sekadar mana yang mampu. Kalau kita habis hadis ini ke-12 lagi sambung tarawih. Jadi tuan-tuan sekalian, hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad At-Tabrani. Hadis ini tuan-tuan sekalian daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Abi Dzar pernah menyebut dakhaltu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al-haditsa bi tulihi. Abi Dzar kata, aku masuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Dzar terus menyebut hadis yang panjang ini. Apa dia tuan-tuan? Abi Dzar jumpa dengan Nabi, kemudian Abi Dzar kata kepada Nabi, minta kepada Nabi, ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah usini, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiatkanlah sesuatu kepada aku, pesankanlah sesuatu kepada aku. Pesanan yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar khususnya dan amnya kepada umat Islam, termasuklah kita pada hari ini dan anak cucu kita sampai di hari kiamat kelak. Yang pertama Nabi sebut, tuan-tuan, usika bitaqwallahi
fa innaha zainul li amrika kulluh, kata Nabi. Nabi kata, aku wasiatkan kepada engkau wahai Abu Dzar khususnya dan amnya kepada kita semua, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana ketakwaan itu adalah perhiasan bagi segala urusan yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, bila sebut perkataan takwa, saya rasa cukup sinonim dengan ibadat puasa yang sama-sama kita laksanakan ini. Bukan saja menjadi buah mulut kita, tetapi dalam ayat 183 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat memerintahkan kita supaya menunaikan ibadat puasa pun akhirnya, natijahnya Allah Subhanahu wa taala menyebut la'allakum tattaqun. Moga-moga kita semua orang yang menunaikan ibadat puasa yang telah difardukan kepada kita dan mereka yang terdahulu daripadanya, la'allakum tattaqun, kata Allah, moga-moga kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, jika kita lihat kepada diri kita masing-masing, saya tengok diri saya, tuan-tuan tengok diri tuan-tuan, kita tengok secara umumnya masyarakat kita, dalam ibadat takwa, dalam ibadat puasa, tahap ketakwaan kita semua tuan-tuan sekalian cukup memberangsangkan, cukup hebat, cukup tinggi nilai ketakwaan kita di dalam ibadat puasa. Contoh saya nak bawa tuan-tuan sekalian, ibadat yang paling panjang, kita sembahyang Isya, Ustaz Luqman jadi tu imam tadi, dengan alunan suara yang merdu, baca pula surah yang panjang tuan-tuan sekalian, itu pun saya rasa tak lebih daripada 10 minit. Kita sembahyang Isya. Yang ini kita berpuasa pagi tadi, start daripada pukul 5.51 minit pagi sampai pukul 7.38 minit malam. Lebih kurang 12, 13, 14 jam kita berpuasa tuan-tuan sekalian. Walaupun tempoh masa yang panjang, peluang untuk kita menipu, peluang untuk kita kecoh dalam ibadat ini terbuka luas. Tetapi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kita cukup tinggi nilai yang ada pada kita, nilai ikhlas, nilai jujur, nilai amanah dalam melaksanakan ibadat yang diberi peluang kepada kita. Sekiranya kita nak tipu tuan-tuan, boleh tipu macam-macam cara. Kita masuk bilik ayah, tak ada orang lain ikut kita. Kita duduk rumah seorang kita, anak isteri kerja, kita duduk seorang kita, boleh buat macam-macam. Tapi di sini tuan-tuan, tahap ketakwaan tadi mengajar kita untuk kita benar-benar ikhlas, amanah dan jujur dalam melaksanakan ibadat ini. Persoalan tuan-tuan, pasal apa? Dalam ibadat yang begini panjang tempoh masanya, ruang untuk kita menipu, ruang untuk kita kecoh, ruang untuk kita berlakon cukup banyak. Tetapi kita tidak berlakon, malah kita jujur, ikhlas dan amanah. Tetapi persoalannya, kenapa dan mengapa dalam ibadat-ibadat yang lain, dalam pejabat-pejabat kita yang lain terhadap Allah Subhanahu wa taala, sesama kita juga sifat ikhlas, sifat jujur dan sifat amanah ini kebanyakan kita ketepikan. Contoh saya nak bawa tuan-tuan yang paling dekat. Kita pakai tanya diri kita masing-masing. Kita puasa alhamdulillah, kita walaupun ada peluang kita tak tipu. Pukul 3 pagi tadi, petang ni, semalam kita buka puasa makan hore contohnya, kena dengan sate. Pagi tadi tengah hari petang pukul 3 tadi puas sate hak lebih semalam ni, tak berdebu turun jatuh tadi dah kita. Kalau kita telan tak ada siapa yang tahu, tapi kita tudah tuan-tuan sampai kering sombong kita. Pasal apa? Pasal aku puasa. Kalau aku telan, aku batal. Tetapi dalam ibadat yang lain, saya nak bawa contoh dalam ibadat solat tuan-tuan. Kita semua sembahyang. Ada yang sembahyang dah 30 tahun, ada yang sembahyang dah 40 tahun. Tetapi sejauh manakah nilai ikhlas, nilai jujur, nilai amanah kita dalam ibadat ini? Yang Allah sebut wa yuqimunas shalah, yang dihurai oleh para mufassirin, yang dikatakan sembahyang itu sebagai tanda kehambaan, kehinaan kita terhadap Allah Subhanahu
kalangan kita ramai-ramai malam ini tuan-tuan. Berapa kali dah kita menjumpa, contohnya kalau imam nak kita pada malam ini Ustaz Suhaimi, Ustaz Luqman yang jadi guru Al-Quran di merata-rata tempat, untuk imam kita Masjid Baru, ramai lagi tokoh-tokoh yang lain. Berapa kali dah kita pergi bersila, belaga lutut dengan mereka, minta serah diri. Saya nak serah diri kepada Tok Imam. Tok Imam tolong tegur saya nak baca Fatihah, tak mana tak betul tolong tegur, sebab saya dah dengar selalu Tok Guru dah pesan, kalau tak sah Fatihah, tak betul Fatihah, tak sah sembahyang kita. Tuan-tuan sekalian, beberapa orang di kalangan kita yang jujur dan ikhlas serta amanah dalam bab ini. Yang pertama saya buat contoh. Yang kedua, tuan-tuan muslimin, contoh dalam bab ibadat sembahyang. Kita tengok tamanah, kita tengok persegi bacaan, contohnya tentang tasyahud ataupun tahiyat. Fatihah dia kata tak apa Ustaz Suhaimi baca kuat. Saya duk main terawih sebulan, saya berikut cara dia baca dan insya-Allah betul lah. Tak apa, alhamdulillah. Tapi bagaimana dengan tahiyat tuan-tuan? Ustaz Suhaimi dan Tok Imam mana sekalipun tak biasa baca tahiyat secara nyaring. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Baca lagu tu cerah masjid. Tok Imam cerah. Jadi tuan-tuan Tok Imam mana pun habis-habis kita dengar at-tahiyyat dekat tu ya, apa tu sengapi. Kita pun at-tahiyyat sengapi. Sejauh mana tuan-tuan sekalian at-tahiyyatul mubarakatus salawat yang dipanggil at-tasyahud itu kita baca menepati kehendak agama dalam menunaikan ibadat salat yang kita buat tuan. Sama-sama kita pakat tengok diri kita. Ini saya bawa contoh tuan-tuan dalam bab ibadat salat. Kita perluas lagi contohnya dalam bab munakahat, dalam bab nikah kahwin, di alam rumah tangga tuan-tuan sekalian. Sejauh mana kita amanah, kita jujur, kita ikhlas dalam melaksanakan tanggungjawab kita. Kalau lelaki selaku ketua kepada rumah tangga yang disifatkan oleh baginda Rasulullah, wal rajulur ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun ar-ra'iyyati. Nabi kata orang lelaki ataupun ketua kepada keluarga akan ditanya tentang sejauh mana dia menunaikan ketanggungjawabaan dia selaku suami dalam rumah tangga. Macam itu juga dengan isteri, tak terlepas. Nabi kata wal mar'atu ra'iyatun fi zawjiha wa hiya mas'ulatun ar-ra'iyyatiha. Macam itu juga dengan anak, wal walad ra'in fi malihi fi mali abihi wa huwa mas'ulun ar-ra'iyyati. Sejauh mana tuan-tuan kita melaksanakan amanah ini seikhlas mungkin, sejujur mungkin, seamanah mungkin dalam konteks rumah tangga. Kita bawa kepada bab muamalat. Dalam bab muamalat, perhubungan kita sesama kita dalam konteks jual beli, gadai menggadai, pinjam meminjam, sewa menyewa, hutang piutang dan sebagainya. Sejauh mana kita telus, kita ikhlas, kita amanah, seperti mana amanahnya kita menunaikan ibadat puasa yang masuk hari yang ke-11 bagi tahun 1424 Hijrah ini, dan yang seterusnya tuan-tuan. Sejauh manakah kita amanah untuk menerima hukum ataupun dalam bab jinayat contohnya. Nah, sejauh mana kita ikhlas? Bawa ni contohnya bila mana PRU ke-13. Nah, Kedah di antara negeri yang tuan-tuan sekalian mana disebut oleh pengurus kita tadi, mana termasuk saya seorang. Bila kita tewas, Ustaz Azizan tuan-tuan sekalian ditakdirkan lepas-lepas kalah terus dimasukkan ke hospital. Terpaksa potong kedua-dua kaki beliau. Ada tuan-tuan sekalian di kalangan orang yang mengaku beragama Islam, bangsa kita yang berani komen tuan-tuan sekalian, tu dia lah Ustaz Azizan nak hudud sangat, akhirnya dia dah kena hudud. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, ini komen bukan sindiran kepada kita. Kita bimbang ini sindiran terhadap hukum yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini saya rasa di Masjid Batu, hak Manimai Masjid Batu ni macam batu dah, tak ada masalah. Apa buat bila kepada buat main belah duit 30,000, insya-Allah dia tak tumpang dah. Hak main Masjid Batu ni. Jadi hak masjid lain tuan-tuan, hak tak batu. Jadi tuan-tuan muslimin dan dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang terakhir saya nak bawa kepada tuan-tuan dalam bab siasah, dalam bab politik tuan-tuan.
dalam bab politik sejauh mana kita jujur, kita ikhlas, kita amanah melaksanakan tuan-tuan sekalian kerja buat kita dalam gerakan dakwah untuk memastikan jemaah Islam tertegak di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Berpadukan kepada PRU yang bawah ini tuan-tuan sekalian. Sebenarnya kita semua mesti berasa cukup malu, aib tuan-tuan sekalian terhadap bangsa yang teramai kedua di dalam negara kita, bangsa Cina. Sebenarnya apa yang ada pada mereka, pendirian ketegasan yang ada pada masyarakat Cina dalam PRU yang ke-13 bawah ini sepatutnya ada kepada kita manusia yang mengaku beragama Islam, yang berbangsa Melayu di dalam negara kita ini. Tidak boleh dijual pendirian, tidak boleh dijual sama sekali pegangan tuan-tuan, walaupun disumbat dengan pelbagai tuan-tuan. Malangnya tuan-tuan, masyarakat kita akhirnya boleh dibeli. Dia lupa kepada pesanan Allah, fabarabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Allah kata, Allah dah menyebut di dalam Al-Quran awal lagi, fabarabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam bab siasat, dalam konteks kita sebagai negara mengamalkan negara demokrasi, tuan-tuan sekalian, sejauh manakah tuan-tuan muslimin kita melaksanakan amanah untuk memastikan masyarakat kita sedar untuk kita kembali tuan-tuan sekalian kepada Islam dengan memilih jemaah, dan insya-Allah kita akan tengok pada 24 hari bulan ini tuan-tuan sekalian. Dan 24 hari bulan ini kita dipahamkan. Semalam saya pergi tazkirah di Taman Sri Jagos, ada seorang sahabat berbangsa Cina beragama Islam. Dia kata dalam kempen di sana, dia telah pun hadir di sana. Dalam kempen di sana dia kata kepada masyarakat Cina khususnya, kita bawa isu tuan-tuan sekalian 16 insya-Allah. Kita rasa dan saya harap tuan-tuan kita semua berdoa kepada Allah supaya Allah bukakan pintu hati masyarakat di sana tuan-tuan, khususnya masyarakat Islam, supaya pilih jemaah yang berteraskan Islam, pilih pimpinan-pimpinan yang bawa panji-panji Islam untuk menjadi pemimpin di daerah ataupun di Dewan Undangan Negeri Kuala Besut insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, yang pertama tuan-tuan set dalam kepala Nabi besar kita dengan takwa. Maksudnya sama-samalah kita bina ketakwaan seperti mana kita bina di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Yang kedua tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, setelah habis Nabi kata usika bi taqwallahi fa innaha zainul li amrika kulluh. Yang kedua Nabi pesan pula tuan-tuan setelah diminta oleh Abu Zar kata, qultu ya Rasulullah zidni. Aku telah kata wahai Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah. Nabi tambah wasiat yang kedua ataupun pesanan yang kedua. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata alaika bitilawatil Quran wa zikrillahi azza wa jalla fa innahu zikruka fis samai wa nurun laka fil ardi. Nabi kata yang kedua, lazimkanlah ke atas engkau, wajibkanlah ke atas engkau membaca Al-Quranul Karim dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, juga membaca Al-Quran menjadi kelaziman ataupun sinonim dengan bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Ramai tuan-tuan, semua masjid, hatta jabatan kerajaan swasta, pagi-pagi di bulan Ramadan diadakan tadarus Al-Quran. Tapi perlu diingatkan tuan-tuan, para ulama hurai dalam hadis yang Nabi sebut, alaika bitilawatil Quran wa zikrillahi azza wa jalla fa innaha zikruka fis samai wa nurun laka fil ardi ini. Nabi kata, ulama kata Al-Quran tidak cukup untuk dibaca dan dilakukan. Tak cukup Al-Quran sekadar kita baca dan kita melakukan, tetapi Al-Quran mesti berusaha untuk difahami. Ini yang orang tak boleh tahan tuan-tuan. Yang ni yang ada negeri yang diharamkan tazkirah. Ada negeri yang diharamkan tazkirah.
Ada ustaz-ustaz yang kata tazkirah ini mengganggu tarawih, punya labangan. Bagus ni. Kalaulah tarawih ni pukul 9 sampai pukul 10, lepas tu kita hidup kalut dengan tazkirah, boleh lah kata mengganggu tuan-tuan sekalian sebab nak buat tarawih waktu terhad. Ni selepas daripada solat Isya sampai masuknya subuh waktu tarawih. Dan mana-mana masjid termasuk Masjid Batu, saya yakin tuan-tuan, walaupun yang asas Masjid Batu ini sebagai asas kita kata tarawih 8 buat tazkirah dan alhamdulillah diikuti dengan suburnya oleh masjid-masjid yang lain, tidak pernah diarahkan oleh pengurusi, oleh jawatan kuasa, oleh mana-mana imam yang mengatakan siapa mai sembahyang di Masjid Batu 8 rakaat haram balik tambah tarawih di rumah. Adakah kenyataan ini? Tak ada. Nah, cuma kita nak selit terkesan dengan tazkirah peringatan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita nak baca selalu semua orang ingat wal as innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Waktu inilah tuan-tuan peluang yang kita kira. Bagi tuan-tuan semua ahli-ahli ilmu, Abdul Masjid Batu semua orang hebat saya yakin. Nah, duduk di Kulim pun Masjid Batu, duduk di Penang pun ada Masjid Batu, alhamdulillah. Tapi masih lagi banyak qaryah tuan-tuan sekalian yang dalam bulan Ramadan alhamdulillah dipenuhi dengan para jemaah, tapi dalam bulan-bulan yang lain nak cari puasa pun tuan-tuan payah. Waktu inilah kita nak faham, waktu inilah kita nak bagi peringatan. Ini tuan-tuan sekalian matlamat yang kita sama-sama laksanakan. Tetapi di sebaliknya pasal tuan-tuan, pasal dia rasa cukup pedih. Nah, dengan huraian-huraian yang kita sebut daripada Al-Quran dan hadis, dia rasa seolah-olah mengetuk kepalanya. Pasal itulah tuan-tuan sekalian, kerana tersentuh diri dia, sebab itulah dia sebut tazkirah mengganggu ibadat, tazkirah haram dan sebagainya. Jadi tuan-tuan muslimin, seterusnya ulama menyebut Al-Quran mesti berusaha untuk difahami, diteliti dan dihayati dalam kehidupan seharian kita. Barulah menepati hadis yang Nabi sebut alaika bitilawatil Quran wa zikrillahi azza wa jalla fa innahu zikruka fis samai wa nurun laka fil ardi. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, insya-Allah dengan semarak, dengan semangat Ramadan yang kita ada, tiap-tiap malam, tiap-tiap hari kita baca Al-Quran, sama-sama kita cuba fahami dan kita amal dalam kehidupan kita. Isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran yang akan menjamin kebahagiaan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semua tuan-tuan sekalian, wasiat Nabi pesan ini ada 7 perkara. Kalau saya sebut 7 macam tadilah. Jadi saya rasa cukup setakat 2 ini tuan-tuan sekalian. InsyaAllah kita sambung di lain waktu dan ketika. Jadi tuan-tuan muslimin, ingat elok-elok. Yang pertama Nabi pesan kepada kita supaya kita bertakwa kepada Allah. Bila takwa semuanya akan selamat. Apa jua yang kita buat insyaAllah akan selamat tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, ingatlah Nabi berpesan kepada kita, subuh kita perbanyakkan membaca Al-Quran. Di samping ikut segala panduan hukum hakam yang telah pun digariskan oleh Allah melalui kitab sucinya Al-Quranul Karim ini. Kemudian tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan tuan-tuan sekalian kita semua sentiasa mengingat kita tak ke mana tuan-tuan. Baik siapa pun kita, hang kaya ke, hang susah ke, rupa parai hang cantik ke, hang bodoh ke, hang hitam ke, hang putih, hang muda ke, hang tua ke, semua kita sedang melangkah untuk ke noktahnya, untuk ke akhir ataupun untuk ke penghabisan kehidupan kita ataupun kematian tuan-tuan. Semua kita ke arah itu. Sihat, sakit belum tentu tuan-tuan sekalian. Hak sakit tu di hospital Seberang Jaya, di ICU 2 minggu pun belum tentu dia akan mati esok ataupun lusa. Kita yang sihat bugar ini pun belum tentu kita boleh hidup 10 tahun. Yang pasti kita semua nak kena mati. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, untuk akhir ini, kemarin seorang cikgu di Merapit yang berbahasa India
tuan-tuan sekalian, ditembak mati. Kita tengok 2 minggu sudah seorang cikgu di Kelantan berbangsa Melayu beragama Islam ditembak mati, mudah mati lagi. Lebih-lebih lagi kita di Pulau Pinang, lebih kurang sebulan yang lalu kita dikejutkan dalam ribuan manusia lalu tuan-tuan sekalian di bawah jantas di Batu Maut. Tiba-tiba Allah memilih, Allah yarham Muhammad Tajuddin sebagai mangsa tuan-tuan sekalian, mangsa runtuhan jantas tersebut. Sampai saja Muhammad Tajuddin, kita baca bahasa Abah, isteri dia pesan nasi goreng, lepas tu siap nasi goreng, anak dia pesan pula nak ais kacang dan sebagainya. Tempoh tadi ni sempat bersabar untuk bila dia sampai tani, untuknya dia jantas tadi tuan-tuan, hempat kereta dia sampai rapat. Dia pun rapat bersama dengan kereta dia tuan-tuan. Siapa nak sangka? Sampailah kita pun trauma tuan-tuan sekalian. Lalu kok buah TV, buah jantan juga tengok luruh ni mampu berlaku. Jadi kita sekalian. Kemudian yang kedua, 2 minggu selepas itu di negeri kita Pulau Pinang juga, saya rasa tuan-tuan masih sedar dalam ingatan, di Menara UMNO, boleh kau sebut UMNO di Menara UMNO tuan-tuan sekalian, Jalan McAllister, ada penebat di atas Menara UMNO. Luruh penebat tu masa ribut baru ni sikit tuan-tuan sekalian, timpa atas kereta, di antaranya mangsa seorang Cina, timpa atas kereta Cina tu, hancur kereta Cina tu, dan mayat dia tak boleh nak pesan. Ada orang khabar kat kita sembang ni, kita tahu Ustaz, Cina ni dia kata ambil insurans banyak Ustaz. Mungkin dia tinggal kereta dia lari, dia istihad, kata dia mati. Saya kata tak dan bohong. Kalau turun kodi itu tak dan, buah nyok pun tak dan, nak elak dan tak buah turun bertan. Jadi tuan-tuan, sampai hari ini kita trauma. Nampak jabat UMNO pejam mata pada untuk pijak namaku. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, marilah sama-sama tuan-tuan muslimin, tuan-tuan, saya yakin dan percaya orang yang cukup kukuh pendirian dan pegangan terhadap agama. Tapi sejauh mana ahli keluarga kita tuan-tuan, kita tirulah cerita sebelum kita sambut Rejab, sebelum masuk Syakban. Kita tirulah cerita macam mana Masyidah mempertahankan la ilaha illallah tuan-tuan sekalian. Masyidah mempertahankan la ilaha illallah bukan dia seorang. Masyidah tahan bersama suami, Masyidah bertahankan la ilaha illallah bersama dengan anaknya. Begitu hebat tuan-tuan sekalian keluarga tukang sikat rambut anak Fir'aun ini. Macam mana dengan kita semua tuan-tuan? Apakah kita hebat? Isteri kita di rumah juga tetap pendirian. Bagaimanakah dengan anak-anak kita? Sama-samalah kita tengok, sama-samalah kita renung tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang ayah alhamdulillah tiap-tiap malam masjid batu, tapi masya Allah simak masih lagi menjadi ketua kaum ibu. Na'udzubillah. Kadang-kadang mak dan ayah alhamdulillah cukup hebat, dia punya komitmen terhadap majlis-majlis ilmu. Rata mana guru, mana masjid dia sampai. Tetapi anak dia, anak dara masih lagi menjadi putri UMNO. Anak teruna dia jadi putra UMNO. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan kita menentang UMNO, bukan kerana nama, tapi kita menentang kerana tuan-tuan sekalian salah, kerana perjuangan dasar perjuangan salah, dan pimpinannya kebanyakannya akhlaknya, tindak tanduknya lari daripada apa yang telah digariskan oleh agama. Ayo sama-sama kita teruskan perjuangan, berdoa banyak-banyak khususnya untuk seluruh umat Islam di atas dunia Islam yang sedang, jemaah Islam yang sedang ditekan ini. Dan tuan-tuan, khususnya jangan lupa di bulan yang penuh dengan barakah ini kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberi kemenangan kepada sahabat kita yang sedang bertarung untuk merampas kursi Dewan Undangan Negeri Kuala Besut insya-Allah. Sekian aku qauli hadza. Tuan-tuan sekalian, belajar sudah. Nah, di sini ada satu pengumuman, minta maaf. Ustaz tolong umumkan sumbangan derma untuk saudara Ahmad Afendi Syahrul Yahya di mana rumahnya musnah di Jilat Api pada minggu lepas 11 hari bulan 7 2013. Jadi tuan-tuan sekalian, sahabat kita Ahmad Afendi Syahrul Yahya, saya dipahamkan dari Sungai Aceh, Timur Tebal, tak salah saya, rumah dia di Jilat Api.
Jadi tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita membantu pada malam ini. Kita buat keluar setakat mana yang ada untuk kita menyumbang. Percayalah, sumbangan yang kita bagi pada malam ini meringankan dia, dan insya-Allah Allah akan ganti balik apa yang kita sumbang untuk dia. Percaya dan yakinlah tuan-tuan, mudah-mudahan sumbangan kita akan meringankan beliau. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.